Assalamualaikum semua. Hai. Okey, pada kali ini cikgu ingin membincangkan teknik menjawab soalan sains SPM. Okey, kertas 2. Okey. Iaitu kertas 2 bahagian A. Kemahiran proses sains. Okey, untuk teman-teman pelajar dan guru, kita dah maklum semua kertas 2 bahagian A adalah soalan 1 hingga 4. Yang memberikan markah kepada kertas 2 kita adalah 20 daripada 70 markah. Okey, soalan 1 hingga 4. Okey, di mana kemahiran proses sains ini termasuk pelajar-pelajar mestilah tahu berkaitan dengan menyatakan, okey, membuat pemerhatian, membuat inferen, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi ataupun ringkasan DSO, melukiskan graf dan juga meramal. Okey. Okey, mari kita belajar bagaimana mencari pemboleh ubah dalam soalan-soalan yang dikemukakan. Kita hendaklah cari daripada perkataan, daripada tujuan eksperimen. Okey, cari PM ataupun pemboleh ubah manipulasi dan juga PB iaitu pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Okey, kita ada dua pemboleh ubah bergerak balas yang nampak iaitu daripada pemerhatian dan juga pemboleh ubah yang tidak nampak iaitu daripada tujuan eksperimen dinyatakan iaitu dalam soalan. Okey, ataupun daripada rajah. Okey, daripada rajah yang diberikan. Okey, kita boleh mencari pemboleh ubah di mana yang pertama yang sama. Okey. Okey, yang sama adalah malar. Yang berbeza adalah pemboleh ubah manipulasi ataupun PM, dan yang berubah adalah pemboleh ubah bergerak balas, PB. Ataupun kita boleh mencari pemboleh ubah dalam jadual, di mana bahagian kotak atas adalah pemboleh ubah manipulasi dan kotak di sebelah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita boleh ambil sahaja daripada kotak jadual untuk memenuhi jawapan dalam pemboleh ubah yang ditanya berkaitan dengan pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah manipulasi. Okey, tetapi pastikan pemboleh ubah kita mempunyai ukuran atau parameter. Okey. Contohnya pemboleh ubah bagi alat radas yang ada skala sahaja iaitu parameternya adalah bacaan. Okey, bacaan. Contoh bacaan termometer. Kita tak boleh letak sahaja jawapan termometer. Mesti ada perkataan bacaan. Untuk bahan, ukuran atau parameter adalah jenis, saiz, kuantiti, jisim. Okey, bagi yang boleh disukat jisimnya, isi padu, seperti cecair, okey, ataupun bilangan. Okey, contohnya jenis logam, okey, jenis bahan. Okey, seterusnya pemboleh ubah yang kita boleh daripada pemerhatian. Seperti parameternya adalah kedalaman, keadaan. Okey, contoh lekukan. Kita membuat pemerhatian berkaitan dengan lekukan. Okey, bagaimana menjawab soalan bahagian A? Okey, setelah kita mengetahui bagaimana mencari pemboleh ubah. Okey, pemerhatian. Kalau kita nak buat pemerhatian, kita bandingkan PB kita bandingkan pemboleh ubah bergerak balas.
Okey, contohnya PB bagi rajah A lebih atau kurang dari rajah B. Okey. Sekiranya soalan itu menyatakan rajah 1.1 ke contohnya, kita nyatakanlah pemboleh ubah bergerak balas je bagi rajah 1.1 ataupun 1.1 lebih dari rajah B. Okay, kita dapatkan dulu pemboleh ubah yang saya nyatakan sebelum ini. Okay, inferen pemboleh ubah manipulasi. Okay, disambung dengan perkataan menyebabkan ataupun adalah ataupun disebabkan oleh PB pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Okay, yang tak nampak ni maksudnya daripada tujuan eksperimen. Kita tidak boleh melihat kepada rajah yang disediakan ataupun alat radas yang disediakan. Okey. Okey, contohnya pemboleh ubah manipulasi jenis bahan. PB yang tak nampak adalah kekondaksian elektrik. So, inferen adalah jenis bahan. Jenis bahan ni PM. Logam adalah jenis bahan logam adalah kekondaksian elektrik yang baik. Okey. Jenis bahan adalah PM, manakala PB tak nampak adalah kekondaksian elektrik. Kita tidak nampak kekondaksian elektrik ini di dalam gambar rajah eksperimen yang diberikan dalam soalan. Okey. Seterusnya PM contohnya kehadiran antibiotik. Okey, PB tak nampak adalah pertumbuhan bakteria. Maka inferen adalah kehadiran antibiotik menyebabkan pertumbuhan bakteria terbantu. Okey, kehadiran antibiotik adalah PM. Manakala pertumbuhan bakteria adalah PB tak nampak. Okey, bagaimana hipotesi dibuat? Jika PM maka PB. Okey. Seperti yang saya nyatakan tadi, PM adalah manipulasi, PB adalah bergerak balas. Okey. Seterusnya kita lihat contoh penggunaan perkataan semakin untuk hipotesi. Semakin PM, semakin PB. Okey. Begitu juga dengan hubungan. Okey, guna ayat yang kita gunakan di dalam hipotesis. Okey. Pastikan PM dan PB dari soalan yang ditanya. Faham kan saya maksudkan PM dan PB selepas ini? Okey, mari kita lihat definisi secara operasi pula ataupun ringkasan setengah pelajar ataupun guru menggunakan DSO sebagai ringkasan. Di mana A saya warnakan dengan warna merah. Okey, seterusnya ialah bahan atau proses warna biru. Perkara yang kedua sepatutnya ditulis dalam DSO. Perkara ketiga iaitu yang menyebabkan ataupun ditunjukkan oleh, saya warnakan dengan warna hijau. Okay, PB pemerhatian. Untuk di akhir DSO saya warnakan dengan berwarna pink. Okay, contoh. Okay, pertumbuhan bakteria sebagai A yang wajib yang soalan yang ditanya DSO ialah proses adalah wajib kedua ataupun perkara yang kedua ditulis, sama ada proses ataupun bahan adalah sesuai dengan perkara yang ditanya. Yang menyebabkan, okay, saya gunakan perkataan yang menyebabkan, okay, sesuai untuk DSO yang ditanya, dan diikuti dengan akhir adalah keadaan bubur nutrien keruh. Ini adalah PB pemerhatian.
daripada eksperimen kita boleh lihat pemerhatian kita adalah bubur nutrien keruh. Okey, di mana A ialah keadaan yang menyebabkan ataupun ditunjukkan oleh PB pemerhatian eksperimen. Okey, contoh seterusnya, inersia ialah keadaan yang menyebabkan ataupun ditunjukkan oleh masa ayunan berhenti. Kita lihat warna yang sama saya gunakan untuk contoh yang pertama. Ini adalah sebagai A, ini adalah yang kedua, poin kedua, poin ketiga dan juga poin terakhir, masa ayunan berhenti. Ini adalah contoh-contoh definisi secara operasi seperti bagi pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria ialah proses. Tak sesuai kalau kita gunakan bahan. Sebab dia adalah satu proses yang menyebabkan keadaan bubur nutrien keruh. Bubur nutrien keruh. Pemerhatian. Contoh definisi secara operasi bagi tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik ialah keadaan ataupun kita boleh menggunakan juga tindak balas yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan sebab kita nampak dia oleh bacaan termometer berkurang. Kita nampak pemerhatian kita, bacaan termometer berkurang. Definisi secara operasi bagi aetulin. Aetulin ialah bahan yang ditunjukkan oleh takat didih 100 degree Celsius. Seterusnya mari kita belajar berkaitan dengan melukiskan graf. Yang pertama, pastikan skala mengikut jadual yang diberikan. Seterusnya, dengan titik-titik yang diberikan dan skala yang ditunjukkan di dalam graf kosong tersebut, kita hendaklah tanda titik-titik pada graf kosong. Seterusnya kita hendaklah sambungkan semua titik. Contohnya untuk paksi Y, biasanya kita gunakan paksi Y ke atas sebagai PB. Biasanya dah diberi dah untuk pelajar-pelajar sains teras PB. Manakala paksi X adalah PM. Dan skala telah diberikan biasanya kosong bermula pada titik pertemuan paksi X dan paksi Y. Kita hendaklah tandakan titik mengikut jadual ataupun mengikut data di dalam jadual yang disediakan. Jika titik dalam satu garisan, kita hendaklah menggunakan pembaris. Gariskan titik garis lurus ini bersambung antara titik ke titik. Tetapi jika kita dapati titik-titik yang kita letakkan pada graf kosong tersebut berada tidak dalam satu garisan, mesti perlu lakar dengan menggunakan tangan ataupun free hand. Contohnya macam ni kita panggil dia smooth atau smooth graph. Jangan maksudnya jangan ada dua garis. Sekiranya kita lakarkan yang pertama salah, mesti kita padamkan dengan sebaiknya. Bagaimana kita meramal? Untuk menjawab soalan meramal dari jadual, biasanya kotak bahagian sebelah kiri adalah pemboleh ubah manipulasi dan kotak di sebelah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jika PB semakin meningkat, kita
Lihat, jika PB semakin meningkat, nilai akan lebih tinggi. Okey, 10, 20, 30. Sekiranya kita dapati jadual yang diberikan, boleh ubah manipulasi semakin meningkat, PB semakin menurun, nilai adalah lebih rendah. Okey, ini adalah daripada jadual yang diberikan. Sekiranya daripada graf, okey, daripada graf, bagaimana kita nak meramal daripada graf? Kita hendaklah buat dua garisan. Yang pertama daripada paksi Y dan yang sambungkan ke garisan paksi X. Okey, pelajar boleh buat juga garis putus-putus, dan nilainya adalah nilai pada paksi Y. Okey, seterusnya contoh-contoh soalan rajah 1A dan 1B. Okey, menunjukkan eksperimen jalakan mengkaji kekondisian elektrik bagi kuperan 2 sulfat. Okey, kalau kita lihat sini, PB tak nampak kekondisian elektrik. Kita tidak tahu kekondisian elektrik ni kecuali daripada eksperimen daripada soalan. Okey, manakala PM adalah kuperan 2 sulfat. Apa yang sama dalam eksperimen ini adalah pemboleh ubah malar. Okey, apa dia pemboleh ubah malar yang kita boleh lihat daripada eksperimen ini? Bilangan sel kering, jenis elektrod. Okey, jenis elektrod sama kan? Eksperimen yang pertama dan eksperimen yang kedua. Okey, seterusnya apa yang beza adalah pemboleh ubah manipulasi PM, iaitu keadaan kuperan 2 sulfat. Okey, ini dipakai serbuk kuperan. Ini adalah larutan kuperan 2 sulfat. Okey, kita juga boleh memberi jawapan jenis bahan. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seperti bacaan ammeter. Okey, bacaan ammeter. Untuk eksperimen yang kedua ni bacaan ammeter. Okey, pelajar nampak yang ini tidak ada bacaan. Pesongan jarum ammeter, bacaan 0.2. Okey, tak perlu nyatakan nilai, tetapi pelajar boleh menjawab sebagai PB pesongan jarum ammeter. Okey, mari kita lihat pemerhatian. Okey, pesongan jarum ammeter terhasil bagi larutan kuperan 2 sulfat. Manakala inferen bagi eksperimen ini adalah PM menyebabkan ataupun adalah PB tak nampak. Okay, kita hendaklah sambung dengan PB yang tidak nampak. Jenis bahan larutan kuperan 2 sulfat adalah kekondisian elektrik yang baik. Okay. Hipotesis cara saya adalah jika pemboleh ubah, kenapa kita tak pakai semakin? Sebab ada dua eksperimen, maka kita boleh buat jika PM. Di sini hipotesis saya galakkan dua, sama ada menggunakan PM yang pertama ataupun PM yang kedua. Sebab gambar rajah ada dua, sama ada untuk pemboleh ubah manipulasi yang pertama ataupun menggunakan pemboleh ubah manipulasi kedua. Okey, sambung dengan perkataan maka pemboleh ubah bergerak balas yang nampak ataupun pemboleh ubah bergerak balas yang tidak nampak. Contoh, jika jenis bahan larutan kuperan 2 sulfat, maka jarum ammeter terpesong. Pesong ni adalah PB yang nampak. Kalau sekiranya kita nak sambung dengan PB yang tak nampak, kita hendaklah tulis kekondisian elektrik yang baik. Ini tak nampak tetapi dapat daripada soalan ataupun daripada tujuan eksperimen.
Manakala DSO bagi kekondisian elektrik ialah keadaan yang menyebabkan pesongan jarum ammeter. Pesongan jarum ammeter adalah PB yang kita nampak daripada eksperimen. Seterusnya soalan yang kedua, mengkaji kesan bendasing ke atas takat beku dan isolate. PM adalah bendasing, PB tak nampak adalah takat beku isolate. Gambar rajahnya. Yang sama adalah menggunakan isolate. Gambar rajah 2.1 menggunakan isolate, manakala gambar rajah yang 2.2 juga menggunakan isolate. Maka PU malar adalah isi padu air suling. Apa yang berbeza di sini adalah garam. Maka PM adalah kehadiran garam. Kita boleh lihat rajah 2.1 tidak ada garam, manakala rajah 2.2 ada garam. Maka kita boleh jawab untuk pemboleh ubah manipulasi kehadiran garam. Berubah. Apa yang berubah? Termometer. Termometer. Maka PB adalah bacaan termometer. Apakah pemerhatian daripada eksperimen ini? Bacaan termometer bagi rajah 2.2 lebih rendah dari rajah 2.1. Inferen adalah kehadiran garam menyebabkan takat beku air suling menurun. Manakala hipotesis, jika kehadiran garam, maka bacaan termometer ataupun takat beku, sama ada bacaan termometer ataupun takat beku. Bacaan termometer adalah yang kita nampak, manakala takat beku air suling adalah PB yang tidak nampak. Disambung dengan perkataan berkurang. DSO bagi air suling ialah bahan yang menyebabkan bacaan termometer ialah 0 darjah Celsius. Seterusnya soalan, rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekondisian elektrik bagi plumbern 2 bromida. Apa yang sama di dalam eksperimen ini? Bilangan sel kering mungkin. Jadi PU malar adalah bilangan sel kering. Dua biji, dan rajah 2.2 pun menggunakan 2 biji bateri. Apa yang beza? Plumbern 2 bromida, iaitu keadaan plumbern 2 bromida. Di atas rajah 7.1 menggunakan pepejan plumbern 2 bromida, manakala rajah 7.2 menggunakan leburan plumbern 2 bromida. Apa yang berubah ataupun keputusan? PB adalah pesongan jarum ammeter. Yang di atas ni tiada pesongan, yang di bahagian bawah ni ataupun rajah 7.2 menunjukkan pesongan jarum ammeter. Ataupun pelajar boleh menjawab bacaan ammeter. Seterusnya rajah 2.1 dan rajah 2.2 menunjukkan eksperimen mengkaji ciri imej yang dibentuk oleh kamera lubang jarum. Cari pemboleh ubah dari tujuan ataupun rajah ataupun jadual. Sini mungkin kita boleh mencari pemboleh ubah daripada rajah. Apa yang sama? Size objek, betul. Size objek. Size objek. Maka dia adalah pemboleh ubah malar. Apa yang berbeza? Jarak objek. Ini adalah jarak objek 2.1, rajah 2.1 4 cm, manakala rajah 2.2 8 cm. Maka PM adalah
jarak objek. Apa yang berubah? Okey, kita lihat apa yang berubah. Saiz image dan juga tinggi image. Dia adalah PB. Apakah pemerhatian? Saiz rajah 2.1 lebih besar dari rajah 2.2. Apakah inferennya? Jarak objek lebih dekat menyebabkan saiz image lebih besar. Hipotesis, jika jarak objek bertambah, jika jarak objek bertambah, maka saiz image berkurang. Kita lihat. Jika jarak objek bertambah, saiz image berkurang. Pelajar mungkin boleh menjawab, jika jarak objek berkurang, maka saiz image bertambah. DSO bagi saiz image adalah, saiz image ialah keadaan yang menyebabkan ketinggian image. Mari kita bandingkan eksperimen kekerasan loyang dengan logam tulen. Seperti gambar rajah berikut. Kekerasan adalah pemboleh ubah tidak nampak. TN itu tak nampak. Loyang dengan logam tulen adalah PM. Apa yang sama adalah saiz bola keluli. Saiz bola keluli. Ataupun menggunakan jisim pemberat sebagai pemboleh ubah malar. Apa yang berbeza? Jenis blok. Yang pertama adalah blok kuprum dan yang kedua adalah blok loyang. Yang berubah adalah kedalaman lekukan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Mari kita lihat pemerhatian. Bandingkan pemboleh ubah bergerak balas. Seperti kedalaman lekukan bagi bongkah kuprum lebih dalam dari bongkah loyang. Inferen pemboleh ubah manipulasi disambung dengan perkataan adalah dan diakhiri dengan pemboleh ubah bergerak balas tidak nampak. Seperti jenis bongkah loyang adalah kekerasan lebih keras. Ini adalah satu contoh jawapan. Macam mana kita nak baiki ayat? Macam tak sedap saja ayat ni. Jenis bongkah loyang adalah lebih keras. Hipotesis, jika PM maka PB. PB nampak. Ataupun boleh juga digunakan PB yang tidak nampak. Contoh, jika jenis bongkah loyang, maka kedalaman lekukan ataupun kekerasan. Kedalaman lekukan kita nampak, kekerasan kita tidak nampak. Bertambah. DSO bagi atom tulen kita kosongkan. Bagaimana nak buat? Ialah yang menyebabkan PB pemerhatian. Contohnya, atom tulen ialah bahan yang menyebabkan kedalaman lekukan lebih dalam. Kita lihat soalan seterusnya. Soalan seterusnya, Rajah menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Mari kita lihat. Suhu adalah pemboleh ubah PM. PB adalah pertumbuhan bakteria. PB tidak nampak. 3 eksperimen yang berbeza suhu. Apa yang sama? Jenis ataupun kuantiti bubur nutrien dan juga sukatan bubur nutrien yang sama. Jenis ataupun kuantiti kultur bakteria. Kultur bakteria yang sama. Kita boleh lihat melalui anak panah ataupun label yang diberikan. Berbeza adalah suhu 5 darjah C, 37 darjah C dan 70 darjah C. Manakala berubah adalah keadaan bubur nutrien selepas
disimpan selama beberapa hari. Pemerhatian adalah tabung GL akan menunjukkan bubur nutrien yang keruh. Hipotesis adalah jika suhu rendah, maka pertumbuhan bakteria tidak aktif ataupun keadaan bubur nutrien tidak keruh. Tidak aktif adalah yang tidak nampak, manakala keadaan bubur nutrien tidak keruh setelah kita membuat pemerhatian. Sekiranya kita hendak membuat hipotesis bagi eksperimen L dan juga eksperimen M pun boleh. Cuba kita jawab untuk L. Jika suhu 37 darjah Celsius ataupun jika suhu yang optimal iaitu 37 darjah C, maka pertumbuhan bakteria adalah aktif ataupun keadaan bubur nutrien adalah keruh, dan seterusnya lah. Pelajar boleh mencuba untuk suhu 70 darjah Celsius. Ini seperti yang saya nyatakan, jika suhu bilik 37 darjah ataupun jika suhu bilik atau 37 darjah C, maka pertumbuhan bakteria pesat atau bertambah. Inferen, suhu rendah menyebabkan pertumbuhan bakteria tidak aktif. Tetapi jika kita menggunakan suhu bilik menyebabkan pertumbuhan bakteria aktif. Seterusnya yang ketiga, suhu tinggi menyebabkan pertumbuhan bakteria terbantu. Definisi secara operasi bagi bakteria ialah bahan yang menyebabkan keadaan bubur nutrien keruh.